last minute, jika ada sesiapa yang bekerja ataupun nak leave the room, tak apa, kita tak paksa. Cuma kalau sesiapa yang nak dengar, kena stay. Okey, tanpa buang masa, jom kita dengar Ustaz Man punya sharing. Maybe lah ada sesuatu yang dia boleh memberi manfaat pada kita. Silakan Ustaz Man. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Iyad. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Salatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahu wa wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Tahiyatan min indillah barakatan thayyibah. Alhamdulillah, ni hari pertama saya masuk pejabat. Malam tadi baru sampai. Terima kasih Kak Iyad, terima kasih tahniah Kak Azu tadi share memang powerful, boleh rasa energi dia. Siapa lagi tadi? Sally, Zam, siapa lagi tadi yang share. Dan Alhamdulillah, walaupun saya tak mengikuti CTD secara langsung sepanjang 45 hari di Mekah, tapi perkembangan dan perkabaran tu sentiasa ada lah melalui channel-channel WhatsApp yang saya buka dan Telegram yang saya nampak. Dan Alhamdulillah, saya memang tak buka langsung apa-apa yang berkaitan dengan kerja dan Herbalife, kecuali saya buka Bizwork sekali dua, buka email pun sekali dua. Dan malam tadi lah saya buka email, dan perkara yang best yang bila saya nampak dalam email tu, congratulations, you qualify high flyers. Masya Allah, tabarakallah. Rezeki Allah bagi macam tu je. Sebab kita bukan mengejar rezeki, kita menjemput rezeki. Jadi konsep ni yang saya apply, dan saya nampak sangat bertepatan dan sesuai dengan platform Herbalife yang ada. Dan percayalah, anda berada di track yang betul. Dan sepanjang berada di sana, saya sentiasa mendoakan semua yang ada dalam ni, semua tim saya, semua kenalan saya, semua yang berkaitan dengan Herbalife, saya mendoakan menjadi leader yang hebat, menjadi contoh yang terbaik di persada Malaysia ni lah, dan di antarabangsa. Dan saya nak share 3 ibrah yang penting yang saya dapat sepanjang berada di Mekah. Banyak cerita sebenarnya, cuma saya tak tahu nak tapis yang mana. Saya ambil yang ni dulu sebagai pengenalan, introduction, setelah lama tidak timbul kan. Jadi 3 ibrah yang penting yang saya dapat sepanjang berada di sana, yang saya nak share, yang tak tahulah masa sampai pukul apa ni, tapi saya cuba pendek dan padatkan sebelum pukul 10, boleh tak? Kita extend sikit. Siapa-siapa yang ada kerja tak apa, tak ada hal. Yang penting ni sebab apa? 3 ibrah ni penting sebab apa? Sebab saya rasa kalau siapa yang ada keinginan yang nak pergi menunaikan umrah atau pergi menunaikan haji, dia kena ingat 3 perkara ni penting sangat. Dan dia sangat berkait rapat dengan apa yang kita buat dalam Herbalife hari ini. Dan yang pertama, ibrah yang saya nak sebut ni, yang pertama, siapa yang berhajat nak pergi haji atau umrah, dia kena sihat fizikal. Pertama, kena sihat fizikal. Sihat fizikal means dia kena fit. Sebab itu peraturan ataupun SOP yang terkini oleh Saudi, bukan oleh Malaysia, kena fit for Hajj. Dia panggil fit for Hajj. Fit for life, fit for Hajj. Maknanya mesti tidak ada penyakit yang kritikal, maknanya sihat tubuh badan yang boleh bergerak untuk melakukan aktiviti haji. Manasik haji adalah perbuatan. Dia bukan ibadah yang melibatkan kita kena baca, mengaji, tak. Dia adalah ibadah yang melibatkan pergerakan dan perbuatan. Kita kena bergerak. Dan mesti tidak ada, mana kalau ada penyakit-penyakit yang kritikal. Dan yang paling best, BMI. Tahun ni dia ambil kira BMI. Tidak pernah kerja haji orang ambil tahu pasal BMI. Tapi kali ni memang kena ambil tahu pasal BMI. Jadi, ini peluang kepada kita untuk sampaikan bahawa nak beribadat kena sihat. Tak sihat memang tak boleh ibadat. Dan yang paling best ni kesyukuran saya lah. Alhamdulillah, Masya Allah, tabarakallah. Balik daripada haji, saya tidak ada batuk, tidak ada demam, tidak ada sesama dan sebagainya. Alhamdulillah. Dan sepanjang yang saya tahu cerita orang pergi haji balik mesti demam. Perkataan tu, balik mesti demam, balik mesti batuk, balik mesti sesama kan. Tapi tidak berlaku kepada orang Herbalife. Saya rasa saya lah orang Herbalife tu kan. Sebab saya bawa balik satu beg. Saya pergi satu beg besar, full of nutrition. Ada 10 tong F1, ada 10 alu. Alu habis, tak sempat, tak cukup.
Memang saya bawa full. Kalau boleh nak bawa 2 beg, nak bawa 2 beg. Tapi sebab nak bawa baju, kan tak ada baju lah kan. Memang nak bawa nutrition. Jadi sihat badan ni penting. Pergerakan haji contohnya, kalau kita dah sampai ke Mekah, kalau kita semayang kat bilik, baik kita pergi Mekah. Duduk kat bilik je. Duduk kat hotel je. Kan serupa juga kan. Jadi sebab tu pergerakan nak ke bilik, nak berjalan kaki daripada hotel ke tu semua memerlukan tenaga. Nak pergi tawaf tu 7 pusingan. Kalau kena yang dekat dengan lantai Kaabah tu tak apa dekat. Kalau kena yang pusingan yang besar tu jauh. Kalau tak dapat turun ke lantai Kaabah, kena naik ke tingkat 2, 3 dan rooftop lagi besar dan jauh pusingannya. Sebab itu memerlukan tenaga dan nak kena sa'i. Kalau tak salah saya sa'i tu dalam 700 meter satu 700 meter satu pusingan. Jadi total tu 3.5 kilometer. Anda bergerak tu dengan ihram, dengan kain dua keping. Kain 2 helai ataupun kalau perempuan dengan pakaian solat lah. Jadi kalau nak bersedia pergi haji umrah kena ready lah. Mana pergi aktiviti pun kena pakai pakaian lengkap yang solat ready. Mana kalau pakaian kita tu tutup aurat. Sebab itulah hikmahnya bila kita sihat badan, kita boleh beribadat, kita dapat fokus untuk ibadat. Kalau sakit, aduh sakit kaki macam mana nak fokus. Tak boleh nak fokus ibadat. Batuk koh bersautan kan, memang tak boleh nak beribadat. Kalau sesama, macam ni kita nak sesama, kita pun buang hingus kan. Memang tak boleh nak fokus ibadat. Tapi kalau kita sihat, insya-Allah ibadah tu lebih fokus dan lebih khusyuk. Barulah kita ada present moment, me time tu. Dan berita baik saya nak share kat sini ialah untuk dapatkan kesihatan ni, kelebihan kita ialah kita ada full set of nutrition. Untuk healthy aging dan untuk ibadah. Kalau saya lah di sana bermula dengan syik, walaupun saya makan banyak, berat naik, tapi saya happy, enjoy the moment, nampak tak muka pun best, tapi saya rasa sihat. Saya rasa sihat yang memang kalau orang Melayu kata bertambah sihat, memang sihat sungguh. Alhamdulillah, sebab menikmati nutrition tu yang ada. Bangun pagi dapat minum aloe, dapat minum fiber, tambah pula Abang Ari dan Kak Hawa daripada Singapore bagi kami immune defense tu dengan vitamin C. Powerful perisa orange dan perisa anggur, grape. Dia belum sampai kat Malaysia, tapi kita doakan semoga produk tu sampai. Memang dia menjaga. Zaman sekarang apa yang penting ialah kita menjaga ni diri kita sihat daripada penyakit yang ada ni, macam-macam jenis penyakit ni. Jadi orang nutrition, orang Herbalife, orang yang mengamalkan makanan yang sihat, dia ada full defensive system dalam badan dia. Dia tidak mudah kena berjangkit batuk, tidak mudah berjangkit penyakit-penyakit yang boleh berjangkit dengan mudah ni. Jadi bila kita amalkan, inilah masa dia kita nak sebarkan bahawa kalau yang dah guna sendiri, bagi mak ayah guna, bagi anak guna, isteri guna, suami guna, adik-beradik guna, sebarkan. Yang malu nak sebarkan, this is the time untuk sampaikan. Tu tengok Ustaz Man kata, buktikan bahawa memang tengok dia pergi umrah tak batuk, tak sesemua, tak demam. Alhamdulillah, masya-Allah tabarak. Bukan saya saja, isteri saya pun sama. Dengan izin Allah, mungkin asbab platform dia ada Herbalife. Dan tidak berlaku kepada yang lain lah, yang saya nampak. Yang lain mesti ada cerita kan, yang batuk, demam dan sebagainya. Baik, jadi kita ada full set of nutrition. Jangan pakai satu, pakai semua. Ustaz, yang mana yang the best? Semua best, tak ada yang tak best. Daripada F1-nya, T-Mix-nya, Aloe-nya, multivitamin yang kita ada, Cell Activo, yang lutut ni apa nama? Calcium Plus. Banyak Omega 3. Isteri saya bantu lagi support system pun power. Bayangkan. Jadi guna semua. Dan juga banyak lagi skin. Baik, itu yang pertama, sihat fizikal. Yang kedua, nak kerjakan haji, ibrah dia untuk kita orang Herbalife, orang yang duduk dekat platform CTD ni, mesti ada sihat keuangan. Dan untuk sihat keuangan, financially healthy, kena buat Herbalife, kena share manfaat. Sebab kita menyediakan platform marketing plan yang sangat baik untuk semua orang. Simple je dalam Herbalife ni. Satu, kita guna, use the product. Kemudian, share the story of the product. Use where talk. Kalau kita share, tapi kita consume, tapi kita tak share, kita tak dapat manfaat keuangan, manfaat pendapatan tu. Macam mana cara dia dapatkan manfaat pendapatan? Bila kita kongsikan, orang lain guna macam kita guna, kita dah duplikasikan benda tu. The power of duplication apply dalam business Herbalife.
Jadi ada kekuatan keuangan ni saya cerita kat sini je. Saya pergi ke haji kali ini, memanglah belum gilirannya lagi, tapi dengan izin Allah saya pergi dengan duit Herbalife. Dengan duit Herbalife sepenuhnya, sedangkan sebelum ni saya dah berazam nak pergi 2019 tapi Allah belum izinkan. Tapi Allah izinkan kali ini kita sampai kebetulan dengan haji akbar, dengan kesihatan yang baik. Allah bagi at the right time. Bukan bagi pada masa kita nak, tapi Allah bagi the best time. When is the best time? The best time is at the right time. Allah bagi the best. Percaya je. Mungkin hari ni kalau kita rasa saya tak pandai lagi nak share ustaz, saya takut nak share ustaz. Saya dah hajar tapi belum ada orang nak ikut saya ustaz. Saya tak dapat nak bawa orang pergi event ustaz. Don't worry. Just be happy, enjoy the process sebab anda dalam process of learning. Anda sedang belajar untuk mengajak orang, sedang belajar untuk berkongsi, sedang belajar untuk mengajak orang lain. Jangan risau, it takes time, no problem. Flow je, belajar tapi don't ever quit. Jangan sesekali berhenti berkongsi. Simple, minum shake, bismillahirrahmanirrahim, minum shake, pastikan logonya di depan, ambil gambar, bismillah. Kita tak bercakap pasal Herbalife tapi logonya ada. Kan? Simple je kalau nak sharing dengan Herbalife. Jadi gunakan peluang yang ada. Herbalife is the best platform dan saya berhajat dan berniat lepas ni, memang dah lepas untuk saya, siapa yang sini yang ada mak, yang ada ayah, yang belum pergi haji, berazam bertekadlah untuk pergi haji tunaikan untuk diri sendiri. Bagi yang dah pergi, bertekad dan berazamlah untuk bawa mak dan ayah dan keluarga pergi sekali. Saya bertekad nak bawa tim lepas ni. Nak merasai, biarlah kita pergi lagi sekali ni, kita pergi dengan duit Herbalife. Why not? Why not? Rezeki yang berkat. Allah nampakkan keberkatan tu. Allah tambahkan lagi nikmat. Mudahkan kita untuk ibadat. Dapat pergi solat dalam Kaabah. Nampak lantai Kaabah. Nampak fizikal Kaabah tu. Sebab apa kena pergi solat dekat sana, ibadat dekat sana? Sebab Mekah ni bumi 100,000. Sebab dalam hadis disebut, hadis tu sahih, setiap amalan ibadat yang kita buat di tanah haram, di bumi Mekah tu, gandaan pahalanya 100,000 kali ganda kita solat dekat tempat lain. Bayangkan 100,000, 100,000. Jadi kita berebut. Jadi ini cerita pengalaman saya kan. Semalam. Hari ni saya rasa macam mimpi lagi. Saya masuk office ni kan. Office kat rumah je pun. Masih lagi rasa bermimpi. Semalam saya berada di Mekah. Saya rasa sangat susah untuk melepaskan. Saya rasa macam ni ayat saya lah, ayat saya. Saya rasa macam hari-hari terakhir tu sebelum tawaf wida tu rasanya macam menanti hukuman mati. Macam mengganti hukuman, macam ya Allah, sempat lagi ke aku nak tengok Kaabah? Ya Allah, sempat lagi ke, bolehkah aku datang sini lagi? Bolehkah aku dijemput lagi ke sini? Rasa rindu tu lain. Sampailah saat akhir saya melangkah keluar tu rasa macam tak boleh nak percaya, susah nak terima, tapi saya terpaksa sebab setiap yang bermula pasti ada akhirnya. Kan? Jadi saya menerima, baru kita tenang balik. Benda tu berlaku daripada awal lagi. Awal pula masa saya tak boleh nak bercakap daripada saya mula nak berlepas. Daripada sini pun saya tak boleh nak bagi ucapan, nak bercakap. Tak boleh sebab Allah sentiasa bagi yang terbaik kepada kita. Sampai dekat Mekah tu, seminggu pertama di Madinah dan seminggu pertama di Mekah, saya tak boleh nak bercakap lagi. Sentiasa tengok je Kaabah ngalir mata. Sebab Allah bagi kita yang terbaik. Sebab itu doa kita kan, dan doa kawan-kawan kita. Dan percayalah, Herbalife is the best platform. Yang bestnya saya nak share kat sini ialah proven auto run business. Syukur Alhamdulillah, walaupun saya di Mekah, RO saya boleh lebih daripada biasa. RO ni team. PV kita Alhamdulillah syukur lebih dari, bukan lebih lah, lebih paras, lebih lah, boleh pergi high flyers. Kan, sebab saya pergi 45 hari, masih lagi dalam qualification period bulan Jun. Maknanya bulan Jun lepas, bulan 5 lepas, tak tengok bisnes. Tapi yang saya nampak bila buka WhatsApp, saya tengok tim TKO dekat IoT JFNO siap bagi video, siap bagi gambar. Saya rasa, ya Allah, saya tengok gambar, saya doa. Isteri saya tengok gambar, doa. Tengok dekat CTD, tengok doa. Saya rasa macam, ya Allah, Allah hantarkan saya adalah jemaah tentera yang akan berjuang untuk bantu ramai orang jadi sihat. Saya pergi ke Masjidil Haram, on the way pergi dan balik, saya nampak ramai manusia kecil je kan. Saya rasa, this is my downline. Terus visualize, bayangkan, this is all the president's team.
Dekat dataran Mekah tu ramai manusia kan. Saya kata, ya Allah, ramainya President's Team. Bayangan, visualisasi tu. Berlaku kepada kami, saya dan isteri saya. Bayangkan, yes, I feel you. Masya Allah. Baik, dan yang ketiga. Ibrah yang ketiga, kena sihat mental. Kena sihat mental ni means kadang-kadang kita terlalu stres nak buat bisnes. Tak boleh lah, rasa macam aku tak buat apa lagi ni, bulan depan tak ada new coach lagi, VP tak ada lagi ni, orang lain dapat qualification untuk vacation, aku tak dapat apa-apa lagi ni, aku nak buat 25 pun susah, nak dapat 1000 pun susah. Tapi orang yang tak stres, yang enjoy the process, saya tengok ni dalam team saya, Kak Azu boleh buat 3000 VP. Tahniah Kak Azu sebab saya dah start rasa dia enjoy the process. Kak Zam daripada Nilai saya pun tak kenal Kak Zam ni, tak jumpa dia level yang keberapa, tapi alhamdulillah semalam dia bawa Kak Ina pula sambut kami dekat Mekah. Kak Ina pula lost 30 kilo, Kak Zam lost 30 kilo. Another diamond comes to the team. Bayangkan. Macam mana proses dia? Proses dia share lifestyle, share happiness, mentally healthy. Sebab duduk dalam Herbalife ni, kita akan automatic rasa happy. Sebab ni kan, ni dia panggil teh gembira. Coach saya Cikgu Ali, dia sebut ni teh gembira. Minum teh, dia jadi happy. Present moment. Apa benda yang kita buat pun kena present. Kita merasai setiap nutrition yang lalu di dalam tubuh kita tu. Bayangkan dia lalu dekat tekak, dia lalu kat badan, dia masuk kat salur darah, dia pergi ke otak, dia pergi ke mata, dia pergi ke telinga, dia pergi ke anggota. Dia rasa macam wow. Kalau kita ambil gambar, dia macam ada cahaya ni, energi. Macam tu. Yes, betul Kak Ayat. Ada rasa energi. Betul nak bayar dia goncang dah. Okey. Itu yang saya rasa. Jadi bila kita sihat mental, baru kita boleh fokus kepada apa ibadah yang kita nak buat. Sebab apa? Sihat mental ni, bila kita berada di platform Herbalife, kita akan fokus kepada purpose of life. Apa yang kita ni hidup untuk apa sebenarnya? Anda hidup, anda bangun hari ini untuk apa sebenarnya? Semata-mata nak start engine nak pergi kerja, semata-mata nak bersihkan rumah, semata-mata nak jaga anak, semata-mata nak jaga suami, semata-mata nak jaga keluarga, isteri, anak dan pasangan. Apa purpose of life anda sebenarnya? Anda bangun, anda kerja untuk apa? Hari ni, saya rasa macam selfish lah. Saya pergi Mekah ya Allah, aku nak jadi presiden team. Saya rasa, memanglah saya pergi Mekah tu, saya tak rasa saya pergi sebagai millionaire team. Saya pergi, saya rasa sebagai as a president's team. Dan saya doa, ya Allah, kalau betul lah jalan ini yang aku pilih kan, kau nak bagi aku president's team, inilah masa maknanya saya mendoakan supaya jadikanlah ia kenyataan kan. Tapi saya rasa selfish berdoa macam tu. Bila pergi Mekah pada hari wukuf di Arafah tu, saya rasa semua orang, sebab doa makbul daripada lepas zuhur sampai ke sebelum maghrib. Waktu dia wukuf tu, Allah buka pintu langit seluruhnya untuk terima doa kita. Sebab itu sebelum ni mungkin saya rasa ramai orang yang tak pernah peduli pun hari Arafah, tak pernah peduli pun orang pergi Mekah. Tapi sekarang ni, hari ni dia rasa penting tengok orang pergi Mekah tu. Dia rasa terlagi-lagi aku nak pergi lepas ni. Aku nak pergi dengan package VIP. Aku nak pergi melalui platform Herbalife. Aku nak pergi dengan kawan aku yang positif. Sebab apa? Sebab bila mental kita ni healthy, saya rasa macam, ya Allah, aku bukan nak minta jadi presiden team. Presiden team tu dunia saja. Sebab walaupun saya belum dapat pin President's Team, tapi Allah dah bagi pelaksanaan haji tu melalui cara President's Team. Tak perlu tunggu giliran, dia dapat dengan izin Allah melalui tabung haji. Dapat pergi package yang selesa dekat Mina, dekat Arafah, tempat yang orang bersempit-sempit, yang tak ada tilam, tak ada apa, kita ada tilam, ada makanan yang mewah, ada tempat yang selesa, ada jemaah yang baik, ada dekat dengan masjid, dekat dengan tempat ibadah. Sebab apa? Sebab Allah dah bagi laluan, Allah dah bagi President's Team sebelum dapat President's Team. Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah. Sebab apa? Sebab saya rasa kita bekerja di platform yang betul. Sebab kita menyampaikan benda yang betul. Dan kena dengan purpose of life. Aku bangun tidur, aku nak buat apa? Aku tidak ada lain, nak ibadah pada Allah. Sebab tu saya tukar doa saya daripada, ya Allah, kau kurniakanlah aku President's Team, tukar, ya Allah, kau ampunkanlah aku. Dosa kita ni banyak. Dosa tu yang buat kita jadi perisai, yang menghalang rezeki dapat kat kita banyak. Hari-hari kita scroll Facebook, scroll IG, scroll WhatsApp, scroll status, scroll, nampak benda yang negatif. Lepas tu kita pun terjoin sekali, terlike sekali, tershare sekali, sebab tanpa ilmu. Tapi kalau kita dah ada ilmu, kita akan scroll cepat. Tak nak tengok, kita nak cari yang positif je dalam hidup.
Rasa nak sampaikan orang, rasa macam aku belum bekerja lagi, nak baring tu, nak duduk, rasa macam aku tak boleh relax lagi ni. Aku mesti sampaikan, nak cerita ke orang. Aku tak boleh jadi supervisor saja, aku mesti capai world team. Aku tak boleh jadi world team saja, aku mesti capai AT world team. Aku tak boleh jadi AT world team, aku mesti capai get team now. Now is the best time, now is the right time. Aku tak boleh duduk dekat AT world team, dekat get team. Aku mesti dah capai get to 5, mil team, mil 75, president's team. Cara dia macam mana? Bantu ramai orang. Upkan VP kita tu. VP tu means value to people, bukannya volume point. Volume point yes. Dalam konteks technically memang volume point. Tapi dalam konteks mechanism, dalam konteks purpose of life, purpose of the business, konteks yang ketiga ni, ibrah dia, sihat spiritual, VP tu is the value to people yang kita nak bagi. Jadi saya rasa cukup setakat ini pengenalan kepada balik haji. Saya ambil semangat sebenarnya, minta izin terima kasih kepada Coach Asakov tadi yang recommend, Kak Ayat yang bagi peluang. Terima kasih kepada semua yang mendoakan sepanjang saya pergi haji, yang tak dapat nak hantar tak apa, no problem, yang tak dapat nak jemput pun tak apa, no problem. Memang saya rahsiakan supaya saya tak nak menyusahkan orang lain. Pergi dan sepanjang yang mengikuti dan sepanjang yang memberi ucapan dan ingatan, anda sentiasa berada dalam doa saya. Mohon ampun dan maaf. Doakan lepas ini Ustaz Man yang baru. Sekarang ni saya punya berat hampir 100 kilo, tapi saya fikir no problem. Lepas ni tunggu another 90 days, Ustaz Man akan become Ustaz Man yang baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Nak inspire orang untuk ada niat dan tekad untuk sampai ke sana dengan cara yang macam Ustaz Man, Ustaz Fuad, Pak Hawa pergi kan. Jadi bezalah bila saya tak faham benda tu dulu. Kita akan cakap Allah dia ni, tu pun dah tunjuk kat Facebook, tu pun dah tunjukkan ni kan. Tapi berbeza dengan saya yang sekarang ni, bila saya nampak benda-benda yang baik yang macam tu, saya cakap Masya Allah, Tabarakallah, ya Allah, kalaulah aku kat dekat sana, kalaulah aku boleh buat macam tu kan. Jadi maksudnya inspired. Pak Yang pun cakap dalam Herbalife ni orang suka dengan story orang. Jadi besok kita akan ada sebelum tu saya nak beritahu, saya nak repeat lagi sekali apa yang Ustaz Man cakap. Sebenarnya apa yang Ustaz Man cakap tu 3 syarat nak pergi ke tanah suci Mekah, ada 3. Sihat tubuh badan, sihat kewangan dan sihat mental. Tetapi benda tu kita kena apply dekat harian kita. Kerana sihat tubuh badan ni perlu untuk kita perform lagi. Sihat kewangan ni kerana kita perlukan investment untuk buat bisnes kita. Jadi sihat mental ni adalah persediaan kita sebagai leader untuk menangani cabaran-cabaran. Hari-hari kita sebagai leader ada cabaran dia. Setiap hari leader akan berfikir apa nak buat untuk hari ini. Apa yang nak, yelah macam-macam dia fikir. Kata Atun tadi, overwhelm. Jadi kadang-kadang bila leader pun sometimes kena keluar. Dia keluar bukan dia pergi holiday jauh-jauh ni, tak. Macam Atun lah, dia keluar sekejap, bestnya kan. Bersenam pun adalah salah satu cara untuk release kita punya tension juga. Okay, bukan tension lah, macam cabaran kan. Okay, saya nak memberitahu beberapa information. Dia tak adalah orang kata 5 minute ke, tak kan. Tetapi ada 2 perkara yang saya nak inform. 3 perkara lah. Pertama, malam besok kita akan ada BTO. Always kita akan ada BTO. Maaf kita akan ada BTO. Walaupun sebenarnya anda tak tahu, behind the tabir, behind the scene, kami sebagai action team BTO sangat-sangat kalut untuk mencari speaker. Kami sangat-sangat kalut untuk mencari speaker. Kadang-kadang bukanlah berniat cari speaker tu last minute, tak. Sebenarnya kami ada a list of speaker yang kami nak senyum. Aina kan, Aina pun tahu kekalutan itu kan. Sebab Aina pun adalah one of the action team juga. So kekalutan kami nak mencari speaker ni bukan kerana apa tak availability speaker tu sendiri kadang-kadang. Okey, jadi saya menyarankan jika ada sesiapa yang rasa macam mereka ingin share sesuatu yang bertepatan dengan BTO. BTO adalah antaranya qualificationnya adalah SV and above. Salah saya Syarif, SV ke World Team. Dulu kita hanya syaratkan World Team, tetapi disebabkan oleh SV sekarang pun dah mula macam World Team. Jadi why not kita minta mereka share apa yang mereka lakukan. Jika
anda rasa benda ni boleh nak share, anda share. Ataupun leader, ada team yang rasa mereka nak ketengahkan, mereka boleh juga beri nama kepada BTO. Kita ikut modul lah. Jadi berita baiknya adalah besok malam adalah BTO, speaker undangan kita adalah Coach Sally. Di mana Coach Sally akan ceritakan tentang modul 2. Okay, get ready untuk malam besok. Dan juga tiket MDW masih lagi ada. Guys, tiket MDW masih lagi terjual. Jadi, jangan dipandang kepada RM179 tu. Saya dah beli 2 tiket, saya nak bawa suami saya sekali. Walaupun suami saya bukanlah second engine saya, tetapi saya nak bawa dia sekali. Appreciation saya kepada dia lah. Kan? Jadi saya nak bawa dia sebab suami saya memang suka sebenarnya pergi event Herbalife. Dia kata dapat positif vibe banyak sangat bila pergi event Herbalife. Tak kisahlah bergasak-gasak ke apa kan. Lagi-lagi kalau tang merchandise tu dia lah nombor 1. Tang beli shake tu dia lah nombor 1. Saya minum shake 1 je, dia minum sampai 3-4. Siapa ni shake kerja dia. Walaupun shake tu sebenarnya boleh je kocakkan dalam hall tu kan. Tapi dia suka beli shake dekat ni, dia beli kupon lah apalah kan. Jadi bolehlah bawa lah suami anda kalau anda rasa macam suami saya patut tahu, patut dengar, patut berada, nak tengok apa yang saya buat. Macam tu kan. And yang ketiga adalah SDS. Bring your team. Sebagai leader, kata Coach J, kita as a leader, kita kena bawa diri kita yang pertama dulu. Kita kena bawa diri kita yang pertama dulu dan kita cuba bawa team kita sama. Okay, alright. So, sebenarnya saya tak ada skrip yang special. Saya dapat WhatsApp dah tanya skrip special untuk SDS tu. Bukan, saya tak ada skrip yang special. Cuma saya share dengan Kak Azu. Kak Azu kena lepaskan perkataan macam takut nak bawa orang. Sebenarnya itu yang berlaku pada saya juga. Sebenarnya takut nak bawa orang. Tapi apabila saya balik daripada jerai, bila kita kata macam mereka dia punya game dia adalah RO datang daripada siapa? Daripada SV kita. Jadi saya cuba untuk lepaskan benda yang takut-takut tu. Share je lah kan, bukannya kita pergi berang pun sebab kata Pak Yang kan. Okay, so itu saja tiga perkara yang saya remind BTO untuk besok Coach Sally. Besok kita ada host CTD adalah Coach Ijam. Hari Khamis host kita Coach Husna Molis, dan hari Jumaat host kita CTD kita adalah Coach tetap Coach Fairul. So saya 3 hari tak akan bersiaran sebab saya menyambung, saya pergi training lagi 3 hari untuk Rabu, Khamis, Jumaat. Jadi saya harapkan kepada host CTD saya tu bolehlah mereka boleh jadi lepaskan. Hari-hari kot masuk CTD kan. Okay, so itu sahaja untuk CTD kita pada hari. Alhamdulillah masih lagi 72 orang. Okay, masih lagi 720 orang. Nantilah ajak ramai-ramai untuk join CTD kerana apa yang kita dengar pagi-pagi yang baik-baik akan menentukan hari kita yang seterusnya. Okay, so itu saja. Tapi sebenarnya saya nak share satu daripada Pak Yang semalam. Benda ni sangat terkesan lah dengan saya. Pak Yang ada share satu-satu sebab saya tak ada 3 hari. Saya mungkin tak dapat nak share. Dan saya takut saya lupa nak share. Pak Yang bagi tahu key to success. Ini ambil pen. Ada 5 key to success yang Pak Yang share semalam. Okay, ambil pen, ambil buku, boleh tulis. Key to success, Pak Yang pesan adalah jangan kedekut dengan parent. Jangan kedekut dengan parent. Kedekut bukan masuk duit. Kedekut masa, kedekut panggilan, kedekut maksudnya macam sentiasa available untuk parent. Saya bila bab parent ni kan masih sedih sangat lah kan. Jangan kedekut dengan parent. Ada ayah ke tak ada ayah, kalau tak ada mertua. Jangan kedekut dengan mereka. Bukan dari segi keuangan, mereka tak minta duit kita pun, tapi mereka minta masa kita, suara kita, call lah. Pak Yang kata kalau boleh call hari-hari. Semalam saya tak call, bagi mak saya, sekejap lagi saya call. Jangan kedekut dengan pasangan. Dengan pasangan. Pasangan tu suami atau isteri kita lah. Jangan kedekut dengan mereka kerana mereka lah tulang belakang kita dan support kita. Okay, apa saja pun kadang-kadang kita ada cabaran dengan mereka, jangan kedekut dengan mereka. And ketiga, jangan kedekut dengan anak-anak. Jangan kedekut dengan anak-anak. Bukanlah bagi apa saja, kita kena berhemah juga dengan anak-anak. Jangan dimewah-mewahkan sangat walaupun kita boleh mewahkan mereka. Kan, tapi jangan kedekut dengan mereka. Boleh bagi reward pada mereka. Yang keempat, jangan kedekut dengan rahim. Faham tak rahim tu apa? Siapa tahu rahim? Adik beradik.
Semalam saya dengar Pak Ain cakap rahim kan, macam tak faham juga betul. Rahim tu adalah adik-beradik. Pada satu rahim mak ayah mak kita kan. So jangan kedekut dengan rahim. Sama juga, kedekut tu bukan maksudnya bagi hadiah ke bagi duit ke, tapi bagi masa, bagi nasihat, bagi pendapat, bagi pandangan, apa-apa saja tanya khabar. Okay, so yang nombor 5 adalah key to success adalah buat kerja kerana Allah SWT. Itu je. Okay, dah salin ke 5 perkara ni? Semalam Pak yang pesan yang ni lah yang paling utama Pak yang cakap. Kalau yang ini dapat kita lakukan, dapat kita amalkan, insyaAllah smooth je segala kita punya perjalanan. Ingat apa rahim tadi? Semalam bila Pak Ain cakap jangan kedekut dengan rahim. Okey, rahim. Okey, rupanya rahim tu adalah adik-beradik. Betul juga kan? Adik-beradik kan banyak suku kata. Rahim kan dua je kan? Rahim tu maksudnya daripada satu rahim ibu kita, adik-beradik kita. Okay? So itu saja untuk CTD hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih pada yang share. Alhamdulillah. Yang share tadi tidaklah kata share tu bagus. Tapi peringatan untuk kita sama-sama. Nama pun CTD. You conquer the day. Okay? Alright. So itu saja untuk hari ini. Saya sudahi dengan masih lagi 71 orang. Okey. Dah 10-13 dah paling lama dah saya rasa CTD hari ni kan. Okey, so jangan lupa CTD bersiaran dengan host yang lain untuk 3 hari. Okey. Alright, itu saja. Assalamualaikum.